telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi bicarakan dalam bab zina. Tuan-tuan, zina ni benda dosa kemungkaran yang terbesar. Di antara kemungkaran yang terbesar disusun oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain syirik, selain jahatkan mak bapak, selain mencuri, termasuk juga berzina, antara kemungkaran yang paling besar. Kata Nabi, dan telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa zina dengan perempuan yang bersuami, adalah atasnya dan atas perempuan itu seksa. Seksalah ia pada hari kiamat. Dihukumkan Allah Ta'ala suaminya. Disuruh ambil kebajikannya dan ditanggung dosa suaminya. Serta dihalau kepada neraka Jahannam apabila tiada mengetahui suaminya akan isterinya itu zina. Muslimin jamaah rahimakumullah. Dalam bab zina ini ada zina yang melibatkan orang yang berkahwin. Kita tengok malam hari Valentine Day, berapa bulan? 14. Jakim dah keluarkan amaran jangan menyambut Valentine Day. Tapi ada orang yang sambut, contoh ditangkap pasangan yang berkhalwat di Kuantan. Kuantan yang anda famous kerana kes amok melambung anak pun Kuantan juga. Tak melambung. Okey. Tangkapan dibuat pada lelaki perempuan Islam yang ditangkap khalwat. Hampir kesemua yang ditangkap memberi jawapan yang hampir sama. Kerana mereka tidak melibatkan, tak merasa melibatkan dosa. Ditanya orang yang tangkap, buat apa? Kami tak buat apa-apa tu. Jawapan yang nak selamat. Apa salah jawab? Minta maaf tuan, minta maaf ya Allah kerana dosa kami telah berkhalwat. Tak ada. Yang kata apa? Kami tak buat apa-apa pun. Makna penjenayah tidak akan mengaku dia penjenayah. Ya, lumrah manusia tuan-tuan. Orang yang buat jahat takkan mengaku. Kalau hal ini heboh di Lumut, tak tahu kehidupan Lumut. Ya, malam tak 2 malam lepas saya berceramah depan TADM. Ya. Kes yang berlaku 2 hari Khamis lalu. Kematian seorang isteri anggota TADM. Orang Kuala Kangsar, orang Sayung. Yang hancur habis. Apa dia? Jatuh sebab apa? Jatuh dalam lift. Dia tekan lift tingkat 5, dum terus sampai bawah. Bayangkan tingkat 5 bawah. Koma 2 hari 2 malam dan dia mati pada malam Jumaat. Pagi Jumaat dihantar ke Sayung. Bumi Kantana. Kalau kita buat pemeriksaan, ditanya pada anggota dalam kem yang bekerja yang dah pencet, rupa-rupanya senggaraan itu tidak pernah dibuat sejak tahun 81. Peruntukan setiap tahun diminta peruntukan untuk senggaraan lift ada. Tuan-tuan, hatta Panglima TADM pun ditanya wartawan pemuka dah ucap. Tak jawatan. Wallahu a'lam. Nah, ini suasana berlaku. Perjalanan yang ada bukan sedikit, kata nampak luar memang nampak tegak, nampak cantik, sebab cat kan. Dalam, Masya Allah. Macam saya kata lah, macam keadaan yang berlaku perjalanan dalam kem tentera tu bukan sedikit. Benda yang berleluasa. Ya, InsyaAllah akan didahkan oleh timbalan Panglima yang telah mengisytiharkan bersama kita pada 2 hari semalam, hari Sabtu baru ni. Dia hadir di AU 3 Keramat, masyarakat diri. Bukan sedikit perjalanan yang berlaku. Sampai sekarang ini kenyataan Menteri Terbabit belum lagi sebarang yang dikeluarkan. Tak apa. Dia bertakut juga. Tuan-tuan, hatta hari tuan-tuan kalau pergi ke area Lumut, jangan masuk ke camp kalau tuan-tuan memakai jubah dan pakai serban akan disekat, tak dibenarkan masuk. Hatta anggota TADM yang pakai jubah, nak pakai jubah boleh, pergi pakai di masjid. Jangan pakai di rumah, pakai serban, naik motor masjid akan ditahan. Disuruh balik tukar baju. Inilah benda yang sedang berlaku. Tak tahulah siapa pemerintah sebenarnya. Akidah mana yang digunakan, hatta serban pun takut. Anggota TADM pakai serban, nak pakai serban, keluar kem, baru balik serban. Dalam kem tak dibenarkan. Ini jemaah rahimahullah. Inilah akibat dosa-dosa yang sedang berlaku. Termasuk dosa sini Nabi sebut, mana-mana perempuan yang bersuami yang telah berzina dengan lelaki lain,
Kita baca dalam hukum fiqh, hukum hududnya ialah hukumnya mereka akan direjam sampai mati. Allah Nabi menyatakan kepada kita, mana-mana perempuan yang bersuami yang berzina, dan atas perempuan itu seksaan pada hari kiamat, dihukumkan oleh Ta'ala akan suaminya, yakni diambil kebajikan isteri, diserahkan kepada suami, diambil kejahatan suami, diserahkan kepada isteri yang berzina, tuan-tuan. Hari ini ramai kes-kes yang disembunyikan, penzinaan, masalah masyarakat yang cuba disembunyikan. Kerana dosa ini bukan dosa yang kecil. Contoh, malam tahun baru diadakan sambutan, tunggu lagi 9 bulan akan lahir anak-anak yang dikatakan bahasa mudah, bahasa sejuk sikit, anak tidak sah taraf. Tak sebut anak zina, kasar sangat. Anak haram lagi kasar. Dia guna istilah lembut sikit, anak tidak sah taraf. Anak tu lah saja. Macam saya kata, Muslim, non-Muslim dengan kafir sama je. Jadi kita guna bahasa non-Muslim tu lembut sikit. Wahai hadirin dan saudara saya non-Muslim, satuan yang Islam dan yang bukan Islam, nampak lembut sikit. Sebut tuan-tuan yang Islam dan yang kafir. Pedih tengok. Ustaz telah mengkafirkan kami bodoh. Payah orang Cina dia sebut non-Muslim. Belum Islam, bukanlah. Mereka yang belum Islam. Itu bahasa yang lembut lagi. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bimbang tuan-tuan, hadis Nabi pernah menyebut, kalau kita tidak menyatakan Islam pada orang kafir, besok dia akan mendakwa kami tidak pernah diceritakan tentang agama Islam. Tentang kes yang berlaku, seorang saudara Melayu kita berkawan dengan seorang pemuda Cina, kawan sejak kecil sampai ke universiti. Kawan baik, selalu tidur di rumah, sampai budak Cina ni pergi sambung ijazah, sambung master di Amerika, sampai sana dapat hidayah, dia masuk Islam. Berpisah selama beberapa tahun dengan kawan Melayu ni. Ketika dapat berita nak balik, kawan ni pergi tunggulah, dengan semangat nak tunggu. Kawan baik, kawan lama, dia pakai cari baju Melayu, nak tunjuk Melayu lah, nak sambut kawan Cina ni. Pergi tunggu ke airport. Sampai di airport, dia dengan baju Melayu, dengan songkok samping, sebab nak raikan kawan lama. Keluar kawan tu dengan jubah putih, kepiah putih, serban putih. Terkejut dia. Terkejut dia. Lalu kata Cina tersebut, alhamdulillah saya tak mati. Kalau saya mati, saya akan mendakwa tuan kawan baik saya kerana tidak pernah menceritakan Islam kepada saya. Dia sampai di Amerika, dia nampak nur Islam. Ada orang sana cerita Islam, dia masuk Islam. Bayangkan ini suasana yang ada. Itu kita ini menyebut tentang dosa yang ada, kum fa'anzir, kita cerita. Dosa-dosa yang dibuat agar jangan berlaku lagi selepas ini. Jangan ada lagi mereka yang terlibat dengan dosa-dosa kecil atau dosa besar, kerana mereka layak dihalau, dihambat ke neraka Jahannam oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata hadis ini, serta dihalaunya kepada neraka Jahannam apabila tiada mengetahui suaminya akan isterinya itu berzina. Kalau suami dia tak tahu isteri berzina, tuan-tuan. Masalah masyarakat kita kadang-kadang kita ni lemah lembut, tak kena tempat. Duduk setaman, rumah taman. Ada yang isteri pergi kerja tumpang kereta suami orang pun ada. Ni benda yang saya sebut buat pengalaman. Masa saya ni bekerja di Labuan dulu, walaupun sebagai tentera, tapi saya tak jarang duduk di kamp. Di 3 Labuan dulu. Saya bekerja di Labuan dulu. Seminggu saya pakai uniform tentera, lagi 3 minggu pakai baju orang. 2 minggu di Jabatan Agama Islam wilayah Labuan, 1 minggu di Kundasar, Sabah. Bosnya, Ustaz, kerja apa? Tak tahu tuan. Tak tahu kerja apa. Gaji saya Kementerian Tanam Bayar. Saya kerja dengan 3 jabatan. Okey, antara masuk tu kes ketika kaunseling orang yang nak bercerai. Rupanya isteri ni selalu pergi kerja dengan suami orang. Mula-mula naik kereta dia orang,
duduk belakang lah. Pasal takkan duduk depan. Masalah. Lepas 3 minggu, duduk depan. Waktu tu kereta auto tak ada tuan. Manual banyak. Pegang gear ke pegang apa? Mula-mula pegang gear, lepas 3 bulan, 4 bulan tumpang, tersilap pegang lutut. Na'udzubillah. Ini kes yang berlaku. Beritahu suami, tak apalah, jangan buat maksiat dah lah. Suami dia tahu tak nak gaya payah dulu. Ini benda yang berlaku tuan-tuan. Kebimbangan kalau dia berzina, suami tak tahu, na'udzubillah. Perempuan ini akan dihalau ke neraka jahanam dan diharamkan baginya segala nikmat syurga buat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dan adapun jika mengetahui suaminya akan isterinya itu berzina, ia zina maka diharamkan Allah Ta'ala suaminya itu syurga. Kalau suami tahu isterinya berzina, dia buat dono. Jangan ada kes baru ni lah. Di mana? Yang isteri menjadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Malam tadi tangkap pesta arak dan pesta dadah yang majoritinya pemuda-pemudi Melayu Islam di kondominium mewah di Kuala Lumpur, tempat tak ingat tengok. Benda-benda yang berlaku tuan-tuan, benda yang tak pernah kita fikir. Di kalangan umat Islam sanggup membuat begitu. Di mana mak dan ayah mereka waktu ini wallahu alam. Tuan-tuan, tu Nabi pesan itu, sekiranya isteri itu berzina dan suami tahu, maka diharamkan Allah Ta'ala suaminya itu syurga. Kerana bahawasanya tersurat pada pintu syurga, engkaulah dayus, maka tidak masuk syurga sekali-kali orang itu. Dan bahawasanya 7 lapis langit dan 7 bumi serta bukit menyumpah-nyumpah akan orang yang dayus, kata Nabi SAW. Muslimin jamaah rahimakumullah. Kes yang kedua, Nabi kata isteri berzina, suami tahu dan suami diam. Kenapa? Takut tahu marah pula, dia potong elang. Duit okok tak bagi, payah juga. Diam terus. Tak apalah, pejam mata lah. Nabi kata apa? Diharamkan. Maknanya dia tidak akan dimasukkan oleh Allah dalam syurga buat selama-lamanya. Diharamkan Allah Ta'ala orang ini kerana tersurat pada pintu syurga nama fulan bin fulan adalah dayus. Bagaimana pula suami yang membenarkan isteri berpegangan tangan dengan orang yang bukan mahramnya? Dia juga termasuk dalam kategori dayus. Untuk inilah suasana yang ada. Kerana kita beranggapan dosa besar ni berzina, salam tak dosa. Dia nak sambut tuan-tuan bukan mari selalu. Nak mari bukan selalu, mari kali salah. Pakat beratur nak bersalam. Hadis dhaif kata Sahibus Samahah Syekh Masyitah Ibrahim, Timbalan Menteri Agama. Benda ni tuan-tuan dalam bab sentuh ni qat'i hukumnya haram. Yang jadi khilaf bab wuduk batal tak batal. Yang tu khilaf. Sentuh laki perempuan, yang tu khilaf batal tak batal. Kata Syafi'i hukumnya batal. Kata Hanafi tak batal selagi tak bernafsu. Kata Hambali, kata Hanafi tak batal selagi tak jima'. Hak tu yang khilaf. Kita Syafi'i yang paling teliti, yang paling lembut ya, mengambil kesimpulan bahawa hukumnya batal wudu. Sentuh bernafsu tak nafsu tak kira. Tuan-tuan tahu tak nafsu di mana? Sentuh laki perempuan telinga merah. Hak tu kalau tanda tu, confirm tahu. Sentuh perempuan, hidung merah. Oh, bernafsu kawan ni. Kita pantau nafsu. Tentu kau nampak. Yang nampak, kain terangkat. Mudah dekat itu lah. Faham tak? Faham sudah. Wallahualam. Sentuh hukumnya haram.